Rakyat Malaysia, terima kasih kerana sentiasa bersama di channel ini untuk membahas isu-isu semasa politik di Malaysia. Tajuk utama adalah SPR sambut baik ketegasan kerajaan benteras rasuah. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, negara kita digemparkan dengan banyak kes berprofil tinggi, termasuk kes-kes berkaitan kartel projek melibatkan nilai jutaan ringgit. Kes-kes berkenaan telah menarik perhatian ramai pihak dan individu yang terlibat dalam isu tersebut, bukan setakat kaki tangan peringkat bawahan, malah turut membabitkan pegawai berpangkat kanan di sektor awam serta pegawai penguat kuasa dan dengan penerimaan suapan berbentuk wang tunai dan barang bernilai. Sebagai contoh, pada bulan Oktober lalu, Suruhanjaya Penjaga Rasuah SPRM telah menahan 11 individu termasuk anggota polis dan penjawat awam kerana disyaki terlibat sindiket pengurangan saman trafik sejak 2016 hingga kini melibatkan transaksi wang lebih dari 5 juta ringgit. Seterusnya, pada bulan September, SPRM telah menyerbu pejabat Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA bagi menjalankan siasatan berkaitan kes projek tebatan banjir mega bernilai ratusan juta ringgit. Susulan serbuan itu, sejumlah 8 individu iaitu 7 pegawai MBSA dan seorang kontraktor telah ditahan riman untuk membantu siasatan kes itu. Jika diimbuh kembali ke kes-kes berkaitan yang pernah disiasat oleh SPRM, isu sedemikian didapati telah lama wujud. Modus operandi penyelewengan yang menyebabkan ketirisan dana kerajaan dilakukan secara gerombolan dalam kelulusan kontrak projek kerajaan. Pada 23 Julai tahun lalu, 2 bekas yang dipertua list perbandaran di Selangor ditahan reman selama 6 hari kerana disyaki menerima rasuah daripada kontraktor projek dan pemaju perumahan di kawasan masing-masing. Turut ditahan reman adalah seorang kontraktor kerana dipercayai memberi rasuah bagi membolot projek tawaran di 2 majlis pembandaran diketuai oleh 2 YDP berkenaan dianggarkan memecah jutaan ringgit sejak beberapa tahun lalu. Melihat kepada fakta kes bagi setiap projek yang diperolehi, kedua-dua bekas YDP terbabit akan menerima habuan rasuah 5% daripada nilai projek. Selain itu, bekas 2 YDP berkenaan turut menerima pelbagai bentuk suapan rasuah termasuk sebuah rumah bernilai RM1 juta ringgit, wang tunai berjumlah 500,000 dan pakej pelancongan ke Europe bagi meluluskan kebenaran merancang dan pembangunan milik sebuah syarikat pemaju perumahan. Ini bermakna tidak cukup dengan suapan yang diterima, malah semakin tinggi nilai projek, semakin besar habuan yang mereka akan terima. Susulan daripada penahanan tersebut, 2 individu lagi yang terdiri daripada seorang pegawai daerah dan seorang jurutera ukur turut ditahan reman bagi membantu siasatan kes yang sama. Mereka dipercayai bersekongkol bersama syarikat kontraktor yang juga sindiket kartel projek bagi membolot projek bernilai puluhan juta ringgit di sekurang-kurangnya 4 daerah di Selangor sejak 2012 lagi. Fakta kes menunjukkan pegawai daerah di Selangor tersebut dipercayai telah menerima suapan dengan anggaran lebih RM100,000 dalam pelbagai bentuk seperti wang tunai, pengubuasuaian rumah, deposit kereta dan bayaran perubatan sebagai balasan untuk membantu syarikat milik kontraktor terbabit untuk mendapatkan kerja pembersihan kawasan, penyelenggaraan dan lain-lain kerja secara sebut harga dan tender di kawasan sekitar Selangor. Manakala juru ukur bahan yang turut ditahan bersama juga dipercayai menerima suapan keuangan dan suapan bentuk barangan sebagai dorongan untuk membocorkan maklumat berkaitan tender kepada kontraktor bagi kerja pembersihan kawasan dan penyelenggaraan di Selangor. Kewujudan sindiket dalam kartel monopoli secara antara penjawat awam dan kontraktor swasta menjadi modus operandi bagi mereka yang sanggup menggadaikan prinsip
integriti dan amanah walaupun jelas mengetahui tindakan tersebut akan memudaratkan agensi serta negara dan maruah keluarga. Oleh yang demikian, SPRM menyambut baik ketegasan kerajaan baru di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak akan mengizinkan berlaku ketirisan dan rasuah dalam setiap urusan pentadbiran. Ini termasuk soal peraturan dan kelulusan perolehan tanpa tender yang tidak dibenarkan lagi. Penahanan individu yang disyaki melakukan salah laku rasuah tidak berakhir begitu saja. Dalam kes 2 bekas YDP Majlis Pembendaran Selangor yang melibatkan cattle tender serta telah mendapat keizinan untuk didakwa oleh pejabat peguam negara. Pada 23 September lalu, 2 bekas YDP iaitu YDP Hulu Selangor dan YDP Kuala Langat termasuk seorang bekas timbalan YDP Sepang juga didakwa di Mahkamah Shah Alam atas pertuduhan menerima rasuah berbentuk wang dan tiket kapal terbang serta basikal mahal, wang tunai, membeli kereta dan telefon pintar iPhone untuk isteri dan teman wanita. Turut dituduh ialah seorang juru ukur bahan kerana didakwa menerima wang rasuah berjumlah lebih RM50 antara Disember 2019 hingga November 2020. Berdasarkan pertuduhan yang dilaksanakan terhadap individu-individu berkenaan, ia jelas menunjukkan mana-mana individu yang melakukan kesalahan tidak terlepas daripada dihadapan ke muka keadilan. Tidak kira latar belakang, pangkat atau status mereka. Walaupun kes tersebut baru dituduh, namun ia merupakan satu kejayaan oleh pihak pendakwaan yang berlandaskan siasatan SPRM yang berjaya membongkar kegiatan rasuah dan salah guna kuasa dalam sektor awam, sekaligus boleh menjadikan sebagai peringatan atau amaran kepada mana-mana individu supaya menjaga integriti dan menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan. Menerusi pembongkaran tersebut juga, ia jelas menunjukkan ada keperluan untuk melakukan penambahbaikan terhadap tata cara atau sistem dan prosedur dalam pemberian projek di sektor awam untuk menutup ruang dan peluang rasuah, khususnya projek mega yang melibatkan kepentingan awam. Ini kerana sekiranya isu berkenaan tidak ditangani dengan peringkat akar umbi, ini bukan saja akan mencalarkan imej penjawat awam secara menyeluruh, malah akan menjejaskan pembangunan serta ekonomi negara dengan akhirnya rakyat juga yang terpaksa menanggung kerugian. Bagi memastikan isu kartel projek diatasi khususnya dalam sektor awam, setiap pihak perlu memainkan peranan penting, iaitu menjadi mata dan telinga kepada SPRM kerana tanpa maklumat yang disalurkan, sukar bagi agensi tersebut untuk mengambil tindakan selanjutnya untuk mengekang aktiviti berkenaan. Perlu diingatkan bahawa kegagalan untuk melaporkan rasuah boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 25 Akta SPRM 2009. Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan kegiatan rasuah kepada SPRM kerana Suruhanjaya ini akan sentiasa memastikan kerahsiaan maklumat yang diberi. Entiti pemberi maklumat juga akan dilindungi serta tidak boleh didedakan kepada mana-mana pihak dalam apa jua keadaan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Terima kasih kerana menonton video ini. Yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info terkini mengenai politik semasa di Malaysia. Terima kasih.